Selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudari semua. Apa khabar semua? Dan saya sentiasa berdoa agar saudara-saudari serta keluarga semua berada dalam keadaan yang sihat dan baik. Semoga Tuhan sentiasa memberkati kita dengan kegembiraan dan kepuasan hati yang mendalam. Hari ini saya ingin meneruskan pembelajaran kita dalam buku Yunus ke bab yang ketiga. Sebelum kita membaca firman dalam bab ketiga, saya ingin membuat sedikit imbasan semula apa yang telah kita belajari dalam bab 1 dan 2 buku Yunus. Yunus merupakan seorang nabi yang telah diarahkan oleh Tuhan untuk mengecam perbuatan jahat negeri Niniwe. Namun, Yunus sebaliknya dalam menaiki sebuah kapal dan melayar ke arah yang bertentangan untuk mengelakkan arahan Tuhan. Namun, Tuhan menyebabkan kapal tersebut menghadapi ribut dan angin yang kencang sehingga anak-anak kapal mendapati Yunuslah yang menyebabkan kejadian tersebut. Yunus mengaku dan meminta anak-anak kapal membuangkannya ke dalam laut dan Tuhan menyediakan seekor ikan besar menelan Yunus. Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari, 3 malam. Dan dalam perut ikan itu, Yunus berdoa kepada Tuhan supaya menyelamatkannya daripada kematian. Akhirnya, ikan besar itu membuangkan Yunus ke atas darat. Setelah apa yang berlaku dalam bab 2, Tuhan berfirman kepada Yunus pada kali yang kedua. Marilah kita membaca bab yang ketiga. Ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Yunus untuk kali yang kedua. Tuhan berfirman, "Pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Beritahulah penduduk kota itu perkabaran yang aku berikan kepadamu ini." Oleh itu, Yunus mentaati Tuhan dan pergi ke Niniwe. Niniwe sebuah kota yang sangat besar sehingga memakan masa 3 hari untuk melintasinya dengan berjalan kaki. Yunus memasuki kota itu dan setelah berjalan sepanjang hari, dia mula mengumumkan perkabaran ini. 40 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Ayat yang kelima. Penduduk Niniwe percaya kepada perkabaran Allah itu. Segenap rakyat mengambil keputusan untuk berpuasa dan semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, memakai kain guni untuk menunjukkan bahawa mereka menyesali dosa mereka. Ketika Raja Niniwe mendengar berita itu, Raja segera turun dari takhtanya. Raja menanggalkan jubahnya dan memakai kain guni, lalu duduk di atas abu. Raja juga mengisytiharkan perintah ini kepada penduduk kota Niniwe. Inilah titah daripada raja dan para menteri. Semua orang, lembu, domba dan binatang ternakan yang lain dilarang makan dan minum. Ayat yang ke-8. Manusia dan binatang mesti memakai kain guni. Setiap orang mesti berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan berhenti melakukan perbuatan yang jahat dan kejam. Mungkin Allah akan mengubah fikirannya dan tidak murka lagi, maka kita tidak akan dibinasakan. Allah melihat perbuatan mereka. Dia nampak bahawa mereka tidak lagi berbuat jahat. Oleh itu, dia mengubah fikirannya dan tidak melaksanakan hukuman yang dirancangkannya terhadap mereka. Di sini pada ayat yang pertama, kita mendapati bahawa Tuhan berfirman kepada Yunus pada kali yang kedua. Ini menunjukkan Tuhan memberi peluang kepada Yunus dan juga penduduk Niniwe. Tuhan berharap Yunus dapat menjalankan tugasnya yang telah diabaikan pada kali pertama. Setelah kejadian yang berlaku dalam bab kedua, apabila Yunus berdoa dalam perut ikan besar itu,
Dia berharap Tuhan akan memberikan satu lagi peluang kepada dia untuk melayani Tuhan semula. Tuhan adalah Bapa yang Maha Kasih. Dia tetap memberikan peluang kepada mereka yang hatinya benar-benar hendak melayaninya. Ini juga benar kepada keadaan kita. Kadang-kala kita mengabaikan dan tidak mengambil berat kepada peluang yang diberikan oleh Tuhan. Namun, jika kita ingin melayani Tuhan dengan hati yang ikhlas, Tuhan tetap akan memberikan peluang kepada kita. Bukan begitu sahaja, Tuhan juga memberikan peluang kepada penduduk Niniwe untuk bertaubat. Walaupun Yunus gagal melaksanakan tugasnya untuk memberi perkhabaran kepada penduduk Niniwe dan perbuatan mereka masih begitu jahat sekali, namun Tuhan masih lagi sudi memberikan peluang kepada penduduk Niniwe bertaubat. Ini menunjukkan Tuhan kita adalah begitu maha berkasih dan mencintai setiap ciptaannya, terutama kesemua manusia. Tidak kira bangsa dan negara, dia ingin semua orang kembali kepada pangkuannya. Pokoknya, Tuhan memerlukan orang yang mentaati hasratnya untuk menyebarkan perkabaran baik ini. Pada ayat yang ketiga, di sini kita mendapati bahawa kali ini Yunus mentaati suruhan Tuhan dan pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan amaran Tuhan bahawa kota Niniwe akan musnah dalam 40 hari jika mereka tidak bertaubat daripada melakukan perbuatan yang jahat. Di sini juga merekodkan bahawa kota Niniwe ini adalah sangat besar sehingga memakan masa 3 hari untuk melintasi seluruh kota dengan berjalan kaki. Kota yang sebegini besar dalam zaman yang lebih kurang 3,000 tahun dahulu dengan jumlah penduduk melebihi 140,000 orang memang boleh dikatakan salah satu kota yang terbesar di dunia pada masa itu. Bayangkanlah betapa sedihnya jika kesemua orang dalam kota itu semuanya musnah. Dalam buku Kejadian, Tuhan pernah berjanji kepada Abraham bahawa dia tidak akan memusnahkan kota Sodom jika di antara mereka mempunyai 10 orang yang tidak bersalah. Ini menunjukkan Tuhan adalah sangat mementingkan dan mencintai setiap nyawa. Pada ayat yang keempat, setelah berjalan selama 1 hari, Yunus mula mengumumkan perkabaran. 40 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Apa? Cuma 5 perkataan sahaja yang dikhabarkan oleh Yunus ke? Itu saja perkara yang hendak Tuhan sampaikan kepada penduduk Niniwe? Memang betul, itu saja yang dikhabarkan oleh Yunus. Yunus cuma mengabarkan 5 ayat ini sahaja. 40 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Kita tidak pasti adakah ini sahaja apa yang Tuhan ingin Yunus sampaikan. Ataupun Yunus sengaja meringkaskan perkabarannya kepada 5 ayat sahaja. Kerana mungkin dia tidak ingin melihat Tuhan menyelamatkan penduduk Niniwe. Apa yang ajaib berlaku dalam ayat yang kelima? Penduduk Niniwe percaya kepada perkabaran Allah itu. Segenap rakyat mengambil keputusan untuk berpuasa dan semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, memakai kain kuning untuk menunjukkan mereka menyesali dosa mereka. Bukankah ini satu mukjizat? Bukankah ini menunjukkan bahawa sebenarnya Tuhan telah menyediakan hati penduduk Niniwe yang kononnya begitu jahat untuk mempercayai perkabaran Allah itu. Bukan seorang atau sekumpulan orang sahaja yang mempercayai perkabaran Allah itu. Malah, keseluruhan penduduk kota, sama ada kaya, miskin, tua, muda, termasuk juga raja dan menteri-menterinya, turut bertaubat. Mereka berpuasa, berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah dan berhenti melakukan perbuatan yang jahat dan kejam. Malah, apa yang paling menarik perhatian ialah Raja telah memerintahkan supaya binatang-binatang juga
perlu memakai kain kuning. Mereka memakai kain kuning berarti mereka menyesali dosa mereka. Ini berarti keseluruh kota Niniwe berada dalam satu keadaan kesedaran rohani, spiritual awakening. Mereka benar-benar menyesali perbuatan jahat mereka dan ingin bertaubat dan meminta perampunan daripada Tuhan. Di sini kita dapat satu pengajaran yang sangat-sangat penting, malah yang menggalakkan, iaitu tidak kiralah betapa mustahil anggapan kita bahawa seseorang itu tidak mungkin percaya dan bertaubat kepada Tuhan, Tuhan tetap mampu melakukan perbuatan di luar jangkaan kita. Malah, dia bukan sahaja mampu melakukan perubahan terhadap seseorang individu, dia juga mampu mentransformasikan seluruh rakyat kota Niniwe. Hari ini, Tuhan juga mampu mentransformasikan negara kita Malaysia dan kembali kepada pangkuannya. Jangan kita berasa ini adalah mustahil. Kita harus sentiasa berdoa kepada Tuhan agar hasratnya dapat dilaksanakan di negara kita. Tuhan tidak rela melihat penduduk kota Niniwe hancur begitu sahaja. Dia juga ingin melihat seluruh rakyat Malaysia dapat diselamatkan. Kita juga mendapati bahawa perubahan yang berlaku di kota Niniwe ini bukanlah sebenarnya disebabkan oleh jasa atau kepandaian Yunus. Kita telah lihat bahawa apa yang Yunus telah lakukan hanyalah mengisytiharkan 5 ayat sahaja. Malah, dia cuma mampu meliputi 1/3 daripada kawasan kota Niniwe. Sebenarnya Tuhan dapat melakukannya tanpa Yunus. Namun, Tuhan sudi memberikan peluang kepada Yunus untuk melibatkan dirinya dalam plan penyelamatannya. Apa yang diperlukan ialah hati yang taat dan rela dipakai oleh Tuhan. Kita merupakan sebuah perkakas, vessel di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak akan paksa kita jika hati kita tidak rela. Dia hanya akan menggunakan sesiapa yang rela mentaati suruhan dia. Sebenarnya, dia membelawa kita untuk bertugas dengan dia bersama-sama untuk menjayakan atau menyempurnakan rancangan penyelamatan dalam Yesus. Dia inginkan kita, semua anak-anaknya, menyahut seruan dia untuk mengabarkan berita baik Yesus kepada mereka yang masih lagi tertinggal dalam rancangan penyelamatannya. Jangan kita berasa kemampuan kita rendah dan tidak dapat menjalankan tugas ini. Setiap individu yang telah menerima serta merasai kebaikan Yesus seharusnya mampu untuk menyebarkan berita baik mengenai Yesus. Soalannya, adakah kita sudi mentaati seruan daripada Tuhan ini? Dalam ayat yang ke-10, iaitu ayat yang terakhir dalam bab 3 ini, kita nampak Tuhan mengubah fikirannya apabila dia melihat penduduk kota Niniwe tidak lagi melakukan perbuatan yang jahat. Tuhan tidak lagi melakukan hukuman yang telah dirancangi. Tuhan mengampuni penduduk kota Niniwe bukan kerana mereka berpuasa atau bukan kerana mereka berdoa. Sangat jelas di sini, Tuhan mengubah fikirannya kerana perbuatan penduduk Niniwe telah berubah. Mereka tidak lagi melakukan perbuatan yang jahat. Ini menunjukkan mereka benar-benar bertaubat daripada hati mereka. Hari ini, dalam kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19 yang serius ini, seluruh dunia, terutamanya negara Malaysia, juga harus bertaubat dan bertekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang jahat, agar Tuhan akan mengubahkan fikirannya dan memperhentikan pandemik ini secepat mungkin. Bukan hanya kita berdoa atau berpuasa sahaja. Kita harus mencarikan di manakah perbuatan kita, pertuturan kita atau fikiran kita yang tidak baik
Dan disitulah kita mesti meminta maaf daripada Tuhan dan tidak mengulangi perbuatan jahat kita. Tuhan kita merupakan Tuhan yang Maha Perkasih dan Dia akan memaafkan dosa-dosa kami. Secara kesimpulannya, apa yang kita telah belajari dalam bab 3 Yunus hari ini ialah: nombor 1, Tuhan yang Maha Perkasih sentiasa memberikan peluang kepada kita. Walaupun kadang-kala kita telah menghampakan Dia dengan perbuatan kita, namun Dia selalu sabar dan menunggu kita berpatah balik dan mendekati Dia semula. Nombor 2, tugas kita adalah seperti sebuah perkakas kepada rancangan keselamatan Tuhan. Kita cuma perlu menyebarkan berita baik dan Tuhan sendiri yang akan menentukan adakah seseorang itu akan menerima keselamatan salvation itu. Yang ketiga, kita perlu belajar seperti penduduk kota Niniwe. Mereka bukan sahaja berpuasa dan berdoa. Apa yang lebih penting ialah mereka tidak lagi melakukan perbuatan yang jahat. Itulah yang menyebabkan Tuhan mengubahkan fikirannya daripada menjalankan hukuman kepada kota Niniwe. Sekian, terima kasih.